Soalan 2. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara masa pemanasan T dengan perubahan suhu theta bagi 200 gram cecair. Kuasa pemanas elektrik P yang ditunjukkan ialah 100 watt. Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh graf theta melawan T dalam rajah 2 di halaman 12. Soalan A. Berdasarkan graf pada rajah 2, apakah yang berlaku kepada theta apabila T bertambah? Jawapannya bertambah. Macam mana cikgu dapat jawapan bertambah? Jadi, murid-murid, ini graf penuh. Apakah yang akan berlaku pada T jika theta bertambah? Okay, ini nilai theta. Nilai theta mula meningkat pada 40 darjah Celsius. Bacaan T-nya berada di sini. Pada 60 darjah Celsius, bacaan T-nya berada di sini. Di sini menunjukkan bacaan T bertambah daripada kawasan 100 ke 300. Bacaan theta pun bertambah daripada 40 ke 60. Maka jawapannya bertambah. Soalan yang kedua, tentukan suhu awal cecair. Tunjukkan pada graf itu cara anda menentukan nilai theta bernilai 2 markah. Bermaksud 1 markah pada jawapan akhir dengan unit yang sepadan, 1 markah pada graf. Garisan grafnya sehingga ini, tapi cikgu telah panjangkan garisan ini sehingga memotong paksi Y. Jadi tunjukkan pada graf, ketika graf ini memotong, cikgu dah membaca skala ini. Jadi cikgu baca, cikgu dapat skalanya 25. Macam mana cikgu tahu skalanya 25? Sekarang kita tengok. Skalanya 20 ke 40. Bermaksud jarak 40 tolak 20 ada 20 nilai. Dan cikgu kira petak yang ada. Petak yang ada dalam ini pun 20. Membawa maksud 1 petak 1 unit. Garisan graf cikgu telah potong dekat bahagian sini. Jadi cikgu kira petak kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan dia 25 darjah Celsius. Ini unitnya, darjah Celsius. Salin unit ini. Hitungkan keturunan K bagi graf theta melawan T. Tunjukkan pada graf cara anda menentukan K. Kita belajar di dalam matematik keturunan adalah titik di paksi Y, Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan titik di paksi X, X2 tolak X1. Ini graf kita tadi. Yang kita pilih titiknya adalah 663 dan di sini adalah 0.25. Jadi kita masukkan ke dalam keturunan. Di mana dalam soalan nilai keturunannya adalah K, kita tulis sebagai. Jadi apabila anak murid tekan kalkulator, anak akan dapat nilainya sebanyak ini. Bagaimana cikgu dapat unit C S -1? Kita tahu paksi Y di atas. Yang ni nilainya darjah Celsius. Paksi X di bawah, nilainya saat. Apabila saat ini bawa naik ke atas, kita akan tulis sebagai S -1. Muatan haba tentu C bagi cecair itu diberikan oleh formula C PT M theta, yang mana P ialah kuasa pemanas elektrik dan M ialah jisim cecair. Menggunakan nilai K di 2A3 dan formula yang diberi, hitung nilai C dalam unit SI. Jadi daripada soalan kita tahu P sama dengan 100 watt. M sama dengan 200 gram.
Tukarkan gram kepada kilogram. Kenapa? Sebab unit SI. Jadi M sama dengan 0.2 kg. Daripada soalan, C sama dengan PT per M theta. Kita ceraikan T per theta. Jadi kita dapat P per M kurungan T per theta. Jadi di sini T per theta cikgu tukarkan dia kepada 1 per K. Macam mana cikgu dapat dia 1 per K? Cikgu dapat dia sebab K kita adalah darjah Celsius theta bahagi dengan masa saat T. Jadi bila kita tukarkan kedudukan, kita buat darab silang macam ni, kita akan dapat KT sama dengan theta. Dan bila kita dapat T bahagi theta sama dengan 1 per K. Jadi nilai ni T per theta sama dengan 1 per K. Kita boleh masukkan di sini. T per theta sama dengan 1 per K. Nilai K kita dah kira dalam soalan sebelum ni. Kita ambil P, ambil dari sini. M, ambil dari sini. Dan tekan kalkulator, dapat jawapan dia. Sekarang macam mana cikgu dapatkan unit ni? Macam mana cikgu dapatkan unit ini? Jadi kita ada formula C PT bahagi M theta. Macam mana cikgu dapatkan unit untuk C? P unit dia watt, T unit dia saat, theta unitnya darjah Celsius, M unitnya kg. Jadi cikgu bawa naik semua ke atas. Jadi tengok unit dia. Tengok unit. Unit dia akan jadi W S kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Ni bawa naik atas, ni bawa naik atas. W S kg bawa naik atas, kg negatif 1, darjah Celsius naik atas, darjah Celsius negatif 1. W darab S ini adalah tenaga. Unit dia joule. kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Jadi kalau anak-anak nak tulis unit dia macam ni pun boleh juga. Kalau dapat macam ni pun lagi bagus. Eksperimen ini diulang dengan menambahkan GCM cecair tersebut. Apakah yang akan berlaku kepada kecurunan graf K? Jawapan dia berkurang. Macam mana cikgu dapat berkurang? Jadi ini graf yang asal. Jadi bila kita tambah GCM, bermaksud pada suhu yang ini, ni pada minit dia. Kita ambil ni sebagai theta 1, ini T1. Pada GCM yang asal, keadaannya di sini. Tapi pada GCM yang baru, pada suhu theta 1, masanya lagi lama dia ambil di sini. Ni T1 yang baru. Tapi suhu yang sama pada GCM yang baru. Jadi graf kita akan jadi macam ni. Jadi dia akan dapat berkurang. Kecurunan graf berkurang. Kita kena faham dalam teori graf, lagi tinggi, lagi cerun. Yang ni kurang cerun. Yang ni kecurunan tinggi. Ni kecurunan rendah. Ulang balik. Ni kecurunan tinggi. Ini kecurunan rendah. Baiklah, cikgu bagi contoh. Graf pada Y, paksi Y dan paksi X ada dua graf. Graf A dan graf B. Kita ambil pada satu titik. 10 pada nilai 10. Pada X yang sama, masa yang sama. So, graf B dapat bacaan dia 50. Graf A bacaan dia 100. Jadi kecurunan untuk graf A dapat 10. Kecurunan untuk graf B dapat 5. Bermaksud lagi cerun, ni lagi cerun, kecurunan dia lagi tinggi. Lagi kurang cerun, mendatar, kecurunannya lagi rendah, berkurang, nilai ni berkurang. Pada soalan ni, eksperimen ini diulang dengan menambah GCM tersebut. Apakah yang akan berlaku pada kecurunan graf K? Bila nilai dia tambah, GCM dia bertambah, bermaksud dia lambat panas.
Jadi nilai dia akan berkurang. Graf itu menjadi kurang cerun. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaik ketepatan bacaan dalam eksperimen ini. Pertama, boleh buat kedudukan mata berserenjang dengan sebut nama alat untuk mengelakkan ralat paralax. Kemudian dia melibatkan cecair yang dipanaskan, kacau larutan atau cecair untuk pemanasan yang sekata. Tutup kipas untuk mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Ini antara yang kamu boleh buat. Okey, itu saja. Sampai jumpa lagi. Selamat. Sampai jumpa.